Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الحسنات. Daripada qasidah ini, tuan-tuan dan puan-puan, nak menggambarkan bahawasanya Ramadan tak lama dah nak datang. Ramadan telah muncul dan tersenyum, dan Ramadan adalah waktu amal kebaikan. Ada orang, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saudara sebelah isteri saya semalam telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Kanser tahap 4. Kita barangkali tak tahu bila. Ada orang sehari sebelum, ada orang baru masuk hari pertama. Maka aminkanlah doa-doa yang dibacakan oleh Tuan Imam kita, waballighna Ramadan. Diulang banyak kali, amin, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala layakkan kita, umur kita untuk menjejaki bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa bulan ni juga rasanya kan. Hari itu saya ganti. Dan kalau tuan-tuan perasan, perjumpaan hari itu makin lama ceramah makin suara tak ada. Saya pun dah was-was. Balik rumah, test alat COVID 2 line, tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia semayang sebelah saya baru ni. Lama dah. Jadi kuarantin lah 7 hari. Efek di mana? Efek di tekak sahaja. Kemudian hidung sikit gitu je lah. Demam tak ada, pening kepala tak ada, cerit-berit tak ada. Jadi selama 2 tahun ada di muka bumi Allah Ta'ala ini, di Malaysia ini, jodoh kita di Masjid Bandar Estate, tapi bukan sini, pembawa tempat lain lah kot barangkali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruslah memakai pelitup muka dan teruslah menjaga apa-apa yang patut supaya Allah Ta'ala menjauhi kita daripada serangan wabak COVID-19. Okay, baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada tajuk yang baru. Supaya kita dah sembang sebelum ini berkaitan dengan hutang si mati. Hutang si mati kepada Allah Ta'ala, hutang si mati kepada manusia. Kemudian orang pula berhutang dengan si mati, bagaimanakah cara nak menyelesaikan dan sebagainya. Kita dah tutup buku dalam bab itu. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, agak-agak nak ulang balik, bolehlah tanya saya pada bila-bila masa. Nanti mintalah nombor telefon daripada Ustaz Nasrul. Pada malam ini kita nak pergi kepada suatu tajuk yang baru, yang mana kita dah tahu dah bila mana berlaku sahaja kematian. Yang pertamanya mesti diuruskan hal pengkebumian si mati.
Yang kedua adalah hutang piutang si mati. Nombor 1, nombor 2 kita dah selesai. Nombor 3 adalah perlu diselesaikan tuntutan harta sepencarian di antara yang hidup pasangannya dengan si mati tersebut. Malam ini kita pergi kepada tajuk ini dan kita tengok setakat mana yang kita boleh pergi dan setakat mana pemahaman yang kita dapat pada malam ini. Okey. Kalau disebut tentang harta sepencarian, boleh sebut, tetapi nak memahami akan konsep itu perlu faham dan perlu belajar. Jadi jangan pula lepas pada ni, bila disebut tentang harta sepencarian, kita tak ada knowledge. Kita tak tahu nak pergi ke mana, pembahagiannya di mana, ikut apa, portionnya nak mahkamah buat ikut apa. Malam ini kita nak cuba rungkai supaya tuan-tuan dan puan-puan bila ada orang tanya, sekurang-kurangnya tuan-puan boleh jawab untuk memandu dia menyelesaikan isu tersebut. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Okay. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Allah Ta'ala pesan dah ni. Jangan kamu iri hati dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, kurniakan kelebihan kepada orang ini lebih banyak daripada kamu. Kerana bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka pohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Maka isu harta sepencarian ini disandarkan kepada ayat 228 surah Al-Baqarah ini. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memberikan kuasa yang cukup besar kepada orang lelaki. Apa dia orang lelaki? Kuasa awak. Kuasa menceraikan, talak ada kepada awak. Kuasa untuk merujuk. Dua benda ini, isteri setuju ataupun tidak setuju, adalah kuasa suami. Besar kuasa tu. Tapi bila mana kuasa itu besar, tengok Allah Ta'ala bebankan pula dengan tanggungjawab, iaitu dinamakan sebagai nafkah. Nafkah wajib orang lelaki berikan kepada orang perempuan dan anak-anaknya. Bila beri nafkah, apa benda yang selayaknya lelaki itu dapat? Iaitu ketaatan isteri tadi kepada suami dia. Memang kena taatlah kalau suami dah beri nafkah. Tapi kadang-kadang kita duk cakap kat Puan Hajah, taat pada suami. Dia pula jawab, nak taat macam mana, nafkah pun tak bagi. Betul juga alik dia. Jadi, kena tengok. Allah Ta'ala beri kelebihan di sini, ada kekurangan di situ. Allah Ta'ala beri kelebihan di situ, ada kekurangan di sini. Sama juga dalam bab faraid. Allah Ta'ala beri kepada orang lelaki 2 bahagian. Orang perempuan Allah Ta'ala berikan 1 bahagian. Ingat saja diberikan 2 dan 1 itu. No, ada sebabnya. Apa dia? Orang lelaki tanggungjawabnya lebih. Orang perempuan tanggungjawab tidak seperti orang lelaki. Sebagai contoh, ada 5 beradik, 4 lelaki, 1 perempuan. Maka yang abang-abang ini akan dapat 10,000 seorang contoh. Maka yang perempuan itu akan dapat 5,000. Adakah 10,000 itu diletakkan dalam poket kita, disimpan kemas-kemas? Tak. Maka kitalah yang kena tengok orang di sekeliling kita, termasuklah adik perempuan kita itu, anak-anaknya dan sebagainya, cukup makan ataupun tidak. Maka kalau tidak cukup,
maka harta inilah yang bantu mereka. Itu bagi orang yang berfikir, orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang tiada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagian aku engkau bahagian perempuan, kau dapat sikit, kau punya pasal lah. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Sama juga dalam bab memberikan nafkah. Kalau orang beriman kepada Allah, suami yang beriman kepada Allah, dia tidak lihat kepada duitnya itu berkurangan, tetapi dia lihat akan kelebihan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada dia, yakni syurga, bila mana dia tak pernah culas, dia tak pernah pun miss untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sampai dia mati. Barangkalilah tuan-tuan dan puan-puan, tindakan ini yang mencampakkan tuan-tuan haji, para bapa sekalian, untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu? Itu dari kacamata orang yang beriman. Tapi kalau dari kacamata orang yang tidak beriman, maka dia akan bawa dalihan-dalihan. Awak dah kerja, kenapa saya kena beri? Tu pun syukur saya bagi awak kerja. Ini kacamata orang yang tidak beriman. Baik, kita pergi lagi. Maka dalam bab harta sepencarian ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ia berasal daripada suatu adat yang mana kalau kita tengok dalam qawaid fiqhiyah yang dinamakan sebagai al-adah muhakkamah, iaitu sesuatu yang diterima mengikut adat samalah kedudukannya seperti sesuatu yang dibuat mengikut syarak. Makna kata adat ini diterima pakai oleh para ulama, oleh pihak berkuasa agama negara itu, dan dijadikan sebahagian daripada hukum syarak. Dia punya sandarannya adalah ayat Quran itu dan kaedah fiqhiyah, qawaid fiqhiyah yang saya bacakan tadi. Kalau zaman dulu orang yang dah bercerai-berai, maka suami ambil barang-barang dia, kemudian keluar daripada rumah, meninggalkan isteri dan anak-anak. Kenapa ambil barang-barang itu? Dia mengambil haknya. Isteri pula mengambil haknya. Itu dulu punya cerita. Sekarang ini tak boleh nak ambil barang begitu. Sebab rumah pun beli loan, betul tak betul? Kereta pun ada loan, joint loan, Islamic, konvensional, macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, maka ia dinamakan sebagai harta sepencarian. Baik, kita pergi lagi. Tuan-puan cuba pegang kepada kaedah ini. Pegang kepada kaedah ini, tuan-puan tak akan lari jauh. Apa dia, Ustaz? Maksud harta sepencarian ini, kalau dalam peruntukan undang-undang, akta ataupun enactment negeri ini, harta yang diperolehi bersama oleh siapa? Oleh suami, isteri, semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Saya ulang balik. Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri dalam masa perkahwinan dia berkuat kuasa. Dia menikah hari ni, akad nikah pukul 8 pagi besok dia pergi beli rumah. Dia bernikah 20-22, 20-24 dia pergi beli tanah di Kampung Jijan. Dia bernikah bulan Januari, dia pergi beli kereta bulan Mac. Tanah, rumah, kereta tersebut diiktiraf sebagai harta sepencarian. Jangan duk cerita lagi, ni loan siapa, ni nama siapa, jangan duk cerita lagi. Pegang kepada konsep ni dulu. Makna kata Ustaz, harta sepencarian ini adalah harta yang kita miliki dalam tempoh perkahwinan kita dengan dia. Betul. Sebagai contoh, kalau kita katakan tuan-tuan dan puan-puan,
sebidang tanah kebun getah tadi seluas 4 ekar didaftarkan atas nama suami, kemudian suami mati. Setelah suami mati, isteri menuntut harta sepencarian daripada kebun getah yang 4 ekar tadi ni kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Maka dalam bab ini, setelah mana dibicarakan kes itu, Mahkamah buat keputusan bahawasanya isteri ni tadi ni layak 1/2 daripada harta tersebut. Maka isteri akan dapat berapa? Setengah daripada 4 ekar tersebut. Maka harta pencarian milik isteri adalah 2 ekar. Selesai bab 2 ekar milik isteri. Maka milik suami yang si mati tadi tinggal berapa? Tinggal 2 ekar. Habis tu saja ke bahagian isteri, Ustaz? Sabar dulu, dia dah dapat 2 ekar tadi, maka dia akan dapat pula daripada lebihan 2 ekar itu adalah bahagian dia mengikut faraid. Jadi Puan Hajah kena bijak dalam bab ini. Kenapa? Pernah dengar ataupun tidak, suami kita mati meninggalkan rumah. Dia tak ada harta lain, ada sebiji rumah sahaja. Kemudian suami kita, meninggalkan anak 3 orang. Jadi kalau kita ni, yang isteri tadi, kalau kita ada anak, saya dah ajar dah sebelum ini, suami kita meninggal, maka kita akan dapat berapa faraid? 1/8, sebab ada anak, tak ada anak 1/4. Kalau 1/8 milik kita, 7/8 tadi milik siapa? Milik anak kita yang 3 orang tadi. Maka bila mana si ibu tadi nak menuntut bahagiannya, maka 1/8 daripada rumah tersebut. Maka anak-anak pun kata, rumah ni kita kena jual mak sebab bahagian kami 7/8. Habis tu kalau jual, mak nak duduk mana? Itu pulang pada mak, ambil yang 1/8, 7/8 bahagian kami. Pernah tak ada kes begini, anak halau mak daripada rumah? Ada. Sebab itu dalam bab ini, saya menyeru kepada semua pihak supaya celik dalam bab ni. Tuan-tuan jangan duk rasa syok sangat kadang-kadang tanpa berilmu ini. Bila kena atas batang hidung sendiri, dia mula menggelabah biawak nanti. Sebab tak tahu apa nak buat. Yang dia tahu buat, menangis. Allah sedih Ustaz, dia buat begini, tak apa, dia ambil harta saya, haram dia ambil harta saya. Dia duk ulang begitu, haram dia. Dia tak boleh dengan haram mulut saja, dia mesti dengan tindakan. Mana hak kita? Macam hari itu ada satu kes. Dia kata Mahkamah Syariah mengeluarkan satu perintah yang sebegini rupa berkaitan dengan faraid. Dia kata kenapa nama saya tak termasuk dalam perintah ini sedangkan saya anak si mati? Sebab berlakunya penipuan. Dia pergi ke mahkamah, dia kata dia ada 5 beradik. Padahal dia ada 6. Kemudian dapat perintah. Dia bawa balik ke rumah. Yang ni pula tanya, kenapa bahagian aku tak dapat? Oh, mahkamah kata anak derhaka tak dapat harta faraid. Yang ni pula bodoh. Oh, ya ke? Kenapa dia begitu? Tidak berilmu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut apa yang saya ajar daripada saya duduk berceramah kat sini, sebulan sekali, tak perlu lama, tak perlu kita kata seminggu sekali, tak payah sebulan sekali je jumpa saya, insya-Allah yang basic itu tuan-tuan dapat. Persoalannya ada minat nak belajar ataupun tidak. Kadang-kadang minat ini dia bukan dengan dipaksa. Bila kena kepada dia. Bila kena kepada dia, waktu tu dia cari. Tapi masalahnya yang duk dengar ceramah saya ni orang baik. Yang tak apa nak baik, dia tak ada macam tuan-tuan haji ni. Dia ada hari Jumaat. Saya ingat dulu satu masjid hari Jumaat, dia panggil saya tazkirah Jumaat. Saya bubuh, bang, habis ceramah tadi. Habis sembahyang Jumaat, ingatkan boleh balik. Tu dia 7 orang beratur di pintu. Dia kata kenapa? Nak tanya soalan. Dah nak perhabis 7, mau 45 minit. Saya kata begini ya datang kuliah saya.
Datang ceramah saya ada di masjid ni, contoh sebulan sekali datang kata. Nanti kita sama-sama belajar. Kenapa dia tanya? Sebab dia takut. Kenapa dia tanya? Sebab dia gelabah, takut jadi kepada dia. Dah selama ini kenapa tak cari? Sebab dia tak rasa benda itu penting. Sebab ilmu ini dia bukan untuk orang mati. Ilmu ini untuk orang yang hidup. Kalau tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan, tuan-tuan akan menguruskan harta ahli waris tuan-tuan yang akan mati satu hari nanti. Saya akan menguruskan harta mak saya kalau saya mati. Saya akan menguruskan harta ayah saya kalau ayah saya mati. Saya akan menguruskan harta isteri saya kalau isteri saya mati. Saya akan menguruskan harta anak-anak saya kalau saya mati. Dah berapa orang dah kat situ? Tuan-tuan jangan kata tuan-tuan tak akan uruskan. Tuan-tuan akan uruskan satu hari nanti sebab orang di sekeliling tuan-tuan, yakni ahli waris tuan-tuan akan mati. Bila mati, waktu itulah tuan-tuan mesti uruskan untuk membahagikan bahagian yang dia tinggalkan. Takkan tuan-tuan nak kata, biarlah aku tak ambil pun tak apa. Mana boleh cakap begitu? Kita kena settlekan harta dia. Kerana menyettlekan harta dia ini juga menolong dia. Tidak membiarkan harta dia ini di dunia ni masih lagi dengan nama dia. Tuan mati dah. Penting. Penting tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada pula yang menjawab, saya harta pun tak ada ustaz. Sedap cakap tak ada harta. Rumah kat Bandar Estate cuba jual tengok. Laku 80,000 lah ni. Mana ada 80,000? Ni sebelah ni nama apa? Jentayu apa benda. 700 aku tengok dalam mudah duk mai. Saya nak beli pun tak mampu tuan-tuan dan puan-puan. Itu kata tak ada harta. Ada. Sekarang ni tak nampak. Bila mana mati, datang valuer, dia nilaikan harta itu, waktu tu ahli waris semua celik mata. Yang rabun pun buka spek tuan-tuan dan puan sebab nampak akan amount tersebut. Baik. Kalau cerita bab harta pencarian ini tuan-tuan dan puan, ia boleh dituntut dalam 3 keadaan. Apa dia ustaz? Yang pertama, bila mana berlakunya kematian, iaitu bercerai mati. Yang kedua adalah bila mana bercerai hidup. Yang ketiga, bila mana berlakunya poligami. 3 keadaan ini bila berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan boleh memulakan tindakan. Baik, nak mula di mana? Di Malaysia ini dia ada undang-undang yang berbidang kuasa untuk mendengar kes perceraian, kita katakan Mahkamah Rendah Syariah. Tapi kalau dalam kes harta perceraian, bidang kuasa Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi Syariah. Tuan-tuan sekarang ini berada di Bandar Estate. Bandar Estate ni Selangor ke Negeri Sembilan? Jawapannya Negeri Sembilan. Tuan-tuan nak tuntut di mana? Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan. Di mana? Kampung Jijan. Mana ada? Di Sendayan. Kuala Pilah? Tak. Kuala Pilah dia mahkamah rendah, dia daerah dia. Jadi dalam Negeri Sembilan ni ada berapa banyak mahkamah tinggi syariah? Ada satu je lah, ada 2 dewan di Sendayan. Pernah pergi mahkamah Sendayan? Pernah? Tuan Imam nanti buat proposal, buat lawatan ke pejabat saya, mai aku tunjuk mana dewan dia. Kita buat lawatan. Kita mari kenal mahkamah. Oh, ini rupanya mahkamah. Di Sendayan. Kalau orang yang berada di Selangor, rumahnya di Salak Tinggi, dia semayang di Bandar Estate, maka Selangor ada mahkamah tingginya di Shah Alam, iaitu sebelah masjid negeri dia. Jadi bidang kuasa untuk kes harta perceraian adalah Mahkamah Tinggi Syariah, bukan Mahkamah Rendah. Itu dari sudut bidang kuasa.
Maka tiga keadaan itu bila berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan boleh mulakan. Iaitu yang pertama, kita ulang balik, berlakunya perceraian hidup, perceraian mati. Yang ketiga adalah bila mana berlakunya kematian. Suami atau isteri boleh failkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Syariah. Baik, seterusnya. Apa beza harta seperceraian ini dengan faraid? Faraid, mati sahaja orang ini, maka seluruh ahli waris itu secara automatik pemilik kepada harta yang ditinggalkan itu. Tak ada akan dalil mana-mana yang menghalang. Yang boleh menghalang kita daripada mendapat harta faraid ini apa dia? Kita bunuh si mati. Jadi siapa yang duk cerita anak derhaka tak dapat, lempang muka dia sekali, tuan-tuan dan puan. Salah statement itu. Bunuh yang dibuktikan dan bersalah. Itu sahaja yang menghalang. Ataupun murtad dan sebagainya. Yang kedua, yang dikatakan perbezaan faraid dengan harta seperceraian ini, harta seperceraian wujud setelah tuntutan dibuat. Jadi bila cerita tuntutan dibuat, tuan-puan janganlah pegang kepada kaedah dia tak tuntut, maka tak ada lah. Tak boleh begitu. Kenapa dia tak tuntut? Barangkali dia tak tahu. Munasabah, ayah tuan-puan mati, tuan-puan kata tu mak tak ada tuntut pun. Mak pun sekolah sampai darjah 6, awak nak suruh dia tuntut. Dia faham ke tidak pun tak tahu. Maka kita yang berilmu, kita yang belajar, ada sikit ilmu pun tak apa, kena tanya kepada pasangan tadi. Ayah meninggal ni mak, dalam yang saya duk belajar di Masjid Bandar Estate yang ustaz duk mengajar tadi ni, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, begini aturannya. Jadi saya nak tanya mak, sebab ke bumi dah sudah, hutang piutang si ayah dah selesai, mak nak tuntut tak harta sepencarian? Maka mak pun jawab, harta sepencarian tu menatai apa? Anak jawab kan? Kita pula ingat lupa. Ambil lah handphone, buka Facebook Masjid Bandar Estate. Kau ulang balik yang aku ceramah malam ni 25 hari bulan 3. Mari kita dengar ramai-ramai ni 35 minit. Maka mak pun faham. Mak pun kata, kalau begitu mak nak tuntut lah. Ada orang je jawab begini, mak tak payah tuntut, mak kena ingat kepada mati ni. Dia pula dah kata begitu. Maka orang yang kata begitu berdosa dia, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Sebab dia telah menafikan hak orang itu. Sekalipun dia nak tuntut, maka itu hak dia. Kadang-kadang sedih, tuan-tuan dan puan, bila membicarakan soal ini. Saya ingat ada lagi seorang perempuan yang suami dia mati, ditakdirkan Allah Ta'ala dia kahwin dengan suami dia, anak tak ada. Masalahnya apa? Bila dia menuntut harta sepencarian, yang jadi plaintiff, yang pemohon, yang tuntut tadi adalah dia, isteri kepada si mati. Yang menjadi defendant dan responden ini, pihak defendant ini adalah adik-beradik si mati. Maka adik-beradik si mati ni ada 7 orang. Maka ketujuh-tujuh tadi maki kakak ipar tadi. Dia kata, nak apa lagi? Faraid sudahlah, harta sepencarian apanya? Ini jenis tuan-tuan dan puan-puan, berdosa orang buat begini kerana menafikan hak dia. Kenapa adik-beradik tadi marah kepada kakak ipar tadi? Marah sebab kalau kakak ipar tuntut harta sepencarian, maka bahagian mereka untuk faraid tadi akan jadi lebih sikit. Dia tengok kok tu. Tuan-tuan, saya minta maaf cakap ya. Banyak-banyak kes yang saya tengok, kalau berkaitan isu duit,
Tak kiralah faraid ke, duit derma ke, duit itu ke, duit ini. Pakai kopiah boleh terbang, tuan-tuan dan puan. Yang dia duk pergi umrah setiap tahun pun boleh rasa macam, pernah pergi umrah ke tidak ke dia ni, cara bercakap. Sebab manusia berkaitan dengan harta, berkaitan dengan apa? Wanita, berkaitan dengan apa lagi? Tahta, jawatan, dia boleh jadi menggila. Bila sampai tahap itu, maka kewarasan, keimanannya akan diuji. Kadang-kadang sampai kita jadi macam, ya Allah, kenapa engkau berubah sampai tahap begini? Dan percayalah, manusia mampu untuk memutuskan silaturahim walaupun dengan darah daging dia, dengan adik-beradik dia. Tuan-tuan setuju apa saya katakan? Tak payah cakap panjang, tuan-tuan. Bila saya berceramah, saya bercerita tentang hibah dan wasiat. Ada orang selalunya, bukan ada orang seorang dua, selalunya yang datang tanya soalan, Ustaz, saya nak hibah semua harta saya kepada anak saya. Saya nak hibah harta saya semua kepada isteri saya. Maka saya kata boleh. Tetapi bila saya cross pada satu soalan, apa matlamatnya, maka terkeluar matlamat dia adalah dia tak nak bagi adik-beradik dia merasa walaupun satu sen. Dia tak nak bagi anak-anaknya merasa walaupun satu sen. Dikorek, mereka dah putus silaturahim lama dah, tuan-tuan dan puan-puan. Betul ke belajar ilmu begitu? Ada helah begitu? Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Sama juga macam isu mengeluarkan zakat. Nak cukup dah haul, tuan-puan helah buat benda lain, pergi jual, lepas beli balik. Kerana tak nak cukupkan haul setahun tadi, ataupun kita kata tempohnya tadi. Betul ke cara begitu? Tak betul, tuan-tuan dan puan-puan. Mana boleh kita nak belajar tentang apa itu hibah dan wasiat, matlamatnya supaya tak nak bagi ahli waris lain dapat. Alasan? Dah bergaduh lama dah. Tuan-tuan, hati-hati. Orang yang belajar bab ini tetapi matlamatnya adalah begitu, sila buang jauh-jauh perangai itu. Sebab hidup kita ini bukan harta matlamatnya, tetapi kita nak menjaga silaturahim antara kita, lebih-lebih lagi kita dengan darah daging kita, iaitu adik-beradik, mak ayah dan sebagainya. Sila jaga dalam bab ini. Sebab kadang-kadang bila saya ceramah, ada orang tanya soalan itu. Tanya selidik, itu matlamatnya. Tak nak, tuan-tuan dalam keadaan yang sebegini. Okey, kita pergi lagi. Maka timbul persoalan. Harta sepencarian ini, kita kata salah satu pihak, sama ada suami atau isteri, boleh menuntut harta sepencarian daripada pasangannya, mesti dalam keadaan-keadaan yang berikut. Yang pertama, pembelian harta itu mesti dalam masa perkahwinan atas usaha bersama. Yang kedua, pembelian harta dalam masa perkahwinan atas usaha tunggal, tetapi ada sumbangan di pihak yang satu lagi. Sumbangan apa, Ustaz? Dia bagi duit pun tidak. Cakap molek sikit. Dengan adanya dia, anak-anak kita dia jaga. Ini juga sumbangan. Yang ketiga, harta satu pihak diusahakan bersama atau oleh satu pihak lagi. Hasilnya dibelikan harta lain. Harta yang baru dibelikan itu boleh dituntut juga sebagai harta sepencarian. Kenapa? Sebab yang dibeli baru itu datangnya daripada harta yang lain, yang mula-mula tadi.
Dan yang keempat, sekiranya dalam masa perkahwinan 2 buah rumah atau 2 bidang tanah telah dibeli dan sebuah didaftarkan dengan nama suami, manakala sebuah lagi didaftarkan dengan nama isteri, maka itu dikira sebagai harta sepencerian dan tiada tuntutan harta sepencerian lagi selepas kematian salah satu pihak. Demikian juga sekiranya sesuatu harta yang dibeli itu didaftarkan dengan 2 nama walaupun bahagiannya tidak sama. Timbul persoalan. Habis itu Ustaz, saya ni sebelum kahwin lagi saya dah ada rumah. Kemudian lepas saya kahwin, rumah tu dah memang wujud. Adakah isteri saya layak untuk menuntut harta sepencerian tersebut? Jawapannya ada layak, ada tidak. Ada 2 pula Ustaz. Ada. Dia jadi tak layak bila mana isteri itu tidak memberi sumbangan kepada harta tersebut. Dia akan jadi layak kalau isteri memberi sumbangan kepada tanah tersebut. Sebagai contoh, kita beli dulu dengan harga 20,000. Disebabkan kita berkahwin dengan dia, dia keluarkan modal bangunkan tanah tersebut daripada 20,000, nilaian dia menjadi 2 juta. Maka dia layak. Jadi puan-puan hajah, mana-mana tanah-tanah suami yang terbiar tu dah boleh mula dah bercucuk tanam mulai besok. Kerana kita nak membuktikan usaha kita kepada harta tersebut. Jadi yang mahkamah nak tengok ada 2 isu. Sumbangan secara langsung dengan sumbangan secara tidak langsung. Ini yang mahkamah nak tengok. Jadi yang perlu dibuktikan mahkamah, apa sumbangan kita? Maka marilah terfikir. Makna kata Ustaz, yang saya renovate dapur dulu, yang risik acong apa semua tu kena ada. Mesti ada. Lepas tu jangan duk buang. Makna kata Ustaz, yang saya bayar deposit dulu 10,000, mesti ada risik. Mesti. Sebab mahkamah nak benda itu. Sebab ada kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan berlaku juga penipuan. Loan atas nama suami, tapi perjanjian di luar dibuat, iaitulah tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya walaupun nama suami, tolak gaji suami tapi bayar separuh-separuh. Maka isteri ni tadi setiap kali bayar dia bagi by hand, dia tak transfer. Bila mana berlaku perceraian, mula dia kata apa? Tak ada pun isteri saya bagi duit. Isteri kata, sumpah ya Arif, saya bagi kat dia by hand. Mulai hari ni siapa-siapa yang bagi by hand, tukar kaedah transfer Maybank to you. Supaya apa? Anda kata berlaku apa-apa, boleh dibuktikan. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Untuk permulaannya berkaitan dengan harta sepencarian, tuan-puan belajarlah sikit-sikit. Jangan banyak terus. Lama-lama jadi tak ingat. Saya juga yang letih duk mengajar. Jadi dapat sikit untuk perjumpaan selepas raya nanti kita sambung lagi tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.